Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang dikasihi sekalian? Hari ini kita akan berjumpa lagi dan akan membincangkan satu tajuk yang mana saya fikir kamu telah pun belajar sebelum ni. Jadi ini adalah tajuk untuk ulang kaji. Pelajaran yang ke-8 bertajuk hindari dosa-dosa besar. Jadi tajuk ni saya percaya kamu dah belajar sebelum ni. Jadi apa yang kita buat dalam video ini adalah untuk mengulang kaji apakah yang dimaksudkan dan apakah dosa-dosa besar yang perlu kita jauhi berdasarkan kepada hadis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah hadis daripada Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda. Kita bacakan. Kita baca hadis dengan betul dan maknanya sekali. Istanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Sab'a, 7. Mubiqat, yang merosakkan. Qalu, ya Rasulullah, wa ma hunna? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara itu? Qala, asyirku billahi wasihru. Baginda bersabda, syirik kepada Allah dan sihir. Saya terus baca makna dia, maksud dia supaya kita sama-sama fahamlah. Yang pertama, syirik kepada Allah dan sihir. Dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Dan makan riba. Dan makan harta anak yatim. Dan lari daripada medan peperangan. Dan membuat tuduhan berzina terhadap wanita yang beriman, yang suci dan terpelihara daripada maksiat. Okey. Itu ayat dia. Itu hadis, dalil yang Nabi sebut, yang disampaikan melalui kepada Abi Hurairah. Baik. Kita nak tengok, kita senaraikan semula. Daripada hadis tu sebenarnya ada 7 perkara yang dimaksudkan dan dijelaskan secara eksplisit oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai dosa-dosa yang besar. 1. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2. Melakukan sihir. 3. Membunuh. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari daripada medan peperangan. Dan yang ketujuh, menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina. Ini masuk dalam, dipanggil sebagai qazaf. 7 perkara ini. Dan menuduh orang berzina ni, orang yang baik berzina ni, sebenarnya lelaki dan perempuan pun sama. Namanya qazaf. Baik. Kita pergi satu demi satu. Saya ingat ada 7 perkara ni, kalau nak ulas mungkin akan buat dalam beberapa bahagian. Okey, jadi kita pergi satu demi satu supaya kita dapat jelas dan dapat ulasannya yang lebih panjang lah, supaya lebih dapat difahami. Yang pertama, syirik kepada Allah. Apa syirik ni? Syirik ni apa syirik? Syirik ni ialah dosa yang paling besar, yang mana Allah kata inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu ialah satu kezaliman yang besar. Ni betul-betul besar. Betul-betul besar punya dosa ialah melakukan syirik. Apa dia syirik ni? Syirik ni ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan perbuatan. Ini adalah syirik menyekutukan dalam konteks yang nyata, jelas. Yang kedua, syirik yang secara tersembunyi. Melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kena ceritakan, syirik ni dia menyekutukan Allah. Sebabnya begini, mudahnya untuk kita faham, syirik ni ialah kita sebagai umat Islam, kita mengaku la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa Muhammad Rasulullah lah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi syirik ni ialah apabila kamu dah melanggar kamu punya syahadah tadi tu, iaitu kamu dah declare, bersaksi bahawa tak ada Tuhan
melainkan Allah. Jadi penyaksian itu menyatakan bahawa kamu mengaku bahawa hanya Allah sahaja satu-satunya Tuhan. Tidak ada lain, tidak ada lain. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu your tekad. Kita punya kita panggil saksi lah, penyaksian. Declaration. Tapi apabila kamu langgar deklarasi itu, kamu langgar kamu punya saksi itu, penyaksian itu, maka itulah syirik. Apabila kamu melanggar penyaksian kamu bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tiba-tiba kamu buat. Contohnya apa perbuatan-perbuatan syirik tu? Yang jelas ni seperti menyembah berhala, meyakini Nabi Isa itu sebagai anak Allah, kan? Maksudnya ada pula Allah lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Syiriklah tu. Meyakini alam dikuasai oleh selain Allah. Kan? Allah ni penguasa sekian alam. Kan? Tapi kamu kata dah sebenarnya ada jin, ada alien yang menguasai alam. Tak betul lah. Jadi itu telah pun dianggap sebagai perbuatan syirik yang nyata. Ada juga perbuatan syirik yang tersembunyi dipanggil sebagai syirik khafi. Ni syirik jali, ni khafi. Melakukan solat kerana mengharapkan pujian manusia, ataupun perbuatan itu kita panggil sebagai riak. Berasa hebat dengan amalan sendiri, ataupun istilah dia ujub. Dan satu lagi, sombong dengan kelebihan duniawi yang dilakukan, takabur. Takabur, kan? Sombong dengan kelebihan duniawi yang dilakukan, takabur. So ada 3 lah yang sifatnya tersembunyi: riak, ujub, takabur. Kesan dia ada berbeza. Kalau yang sifatnya clearly, jelas, macam kamu perbuatan-perbuatan seperti menyembah berhala, yang seperti yang disebut sebagai syirik jali nyata ini, dia jelas dia akan merosakkan akidah. Ini memang besar. Kesan dia. Akidah rosak, kena syahadah semula. Kena bertaubat dan bersyahadah semula. Dan kena mengharapkan Allah mengampunkan dosa lah, kerana perbuatan syirik sangat-sangat besar dosanya, kesalahannya. Berbanding kalau syirik tersembunyi, syirik khafi ni, kesan dia merosakkan pahala amalan. Maksudnya bila kita solat kerana mengharapkan pujian manusia, riak ataupun ujub ataupun takabur, perbuatan ini merosakkan pahala lah. Maksudnya solat tu mungkin Allah tak terima. Sebab kamu solat bukan lagi kerana Allah Ta'ala. Ingat tak niat solat? Usalli. Kan? Fardu zuhri, arba'a raka'atin, lillahi ta'ala. Ingat tak? Lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Jadi bila kamu solat, bukan kerana lillahi ta'ala, maka rosak pahala amalan solat itu. Niatnya lain, buatnya lain. Maka ini bahaya. Baik. Kita tengok sikit. Ada kat sebelah ni adalah spektrum ilmu. Saya nak baca sikit lah. Abu Musa Al-Ash'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya ni daripada riwayat Ahmad, wahai manusia, berhati-hati dengan perbuatan syirik, kerana sesungguhnya syirik itu lebih tersembunyi daripada semut yang melata. Tu dia. Semut kan kecil, dia ada banyak, tapi dia tersembunyi. Walaupun dia banyak, kita tak perasan pun semut tu ada. Seolah-olah dia bersembunyi, sebenarnya ada. Dan ingatlah bahawa syirik adalah lebih tersembunyi daripada semut-semut yang kamu tak nampak tu, ada di sekeliling kamu tu yang melata. Nampak tak betapa bahayanya apabila kita tidak berhati-hati dengan perbuatan-perbuatan syirik. Yang nyata ni ialah jelas lah, tapi yang tersembunyi ni macam mana? Kalau kita tak berhati-hati, kita mungkin akan terjebak dengan perbuatan syirik. Now, sebelum kita nak teruskan kepada dosa besar yang kedua, sihir, kita nak bincang sikit tentang syirik menyembah berhala. Kamu tahu tak sebenarnya
bagaimana sejarah sejarah berhala bermula. Ini very interesting. Kadang-kadang ramai tak tahu ni. Sejarah pahala bermula. Macam mana? Sejarah berhala. Bagaimana berhala itu bermula? Yang saya bacakanlah ni daripada kitab. Sebenarnya berhala ini bermula, berhala yang pertama ini bermula daripada cicit Nabi Adam alaihissalam. Ada seorang cicit Nabi Adam AS yang bernama Mahla'un atau digelar sebagai Muhallil. Muhallil ni adalah cicit Nabi Adam AS. Dia mempunyai rupa paras yang cantik yang dikagumi oleh keluarga dan saudara-maranya sendiri kerana kecantikan Muhallil itu. Setiap kali saudara mara Mahla'un ataupun Muhallil ini mengunjungi, pasti akan dibawa makanan, buah-buahan, hadiah-hadiah kepada Muhallil ini. Ataupun Mahla'un ini. Keluarga Mahla'un ini dikatakan hidup mewah di atas pemberian makanan dan buah-buahan yang banyak daripada saudara mara yang lain. Tiba-tiba ditakdirkan Allah SWT, Mahla'un ini meninggal dunia. Sejak kematian Mahla'un, saudara maranya tidak lagi menziarahi keluarga Mahla'un. Maka keluarga Mahla'un tak dapatlah lagi hadiah-hadiah, kunjungan, makanan, buah-buahan daripada saudara mara setelah kematian Mahla'un. Okey, mengikut kitab tafsir, Iblis telah mengambil kesempatan dengan menemui anak-anak Mahla'un dan bertanya kepada anak-anak Mahla'un sama ada saudara mereka ada mengunjungi mereka selepas kematian Mahla'un. Dia tanya, ada tak saudara mara datang kunjungi kamu lagi bila mak kamu dah meninggal ni? Jadi anak-anaknya kata tak ada dah. Semenjak bapa mereka meninggal, Mahla'un ni bapa dia meninggal, saudara mara tak lagi datang berkunjung ke rumah mereka dan memberikan hadiah-hadiah seperti biasa. Okey. Maka syaitan pun memberikan satu tusukan kesempatan. Dia kata, okey, aku bagi cadangan, kamu nak tak supaya saudara mara kamu datang lagi berjumpa dengan keluarga kamu dan memberikan hadiah-hadiah seperti mana sebelum ini? Sudah tentulah anak-anaknya kata, wah, biasanya kalau benda ini boleh berlaku, sudah tentu dia akan terima. Maka syaitan mencadangkan kepada anak-anak Mahla'un supaya dibuat satu patung yang menyerupai Mahla'un. Patung itu mestilah kelihatan sama seperti Mahla'un yang sebenar, iaitu seolah-olah patung itu hidup. Anak-anak Mahla'un mengatakan bahawa mereka tak mempunyai kemahiran mengukir patung. Tak pandai nak ukir patung ni. Maka dengan itu syaitan telah menawarkan diri. Dia offer, tak apa. Kamu tak perlu risau. Aku akan bantu kamu untuk mengukir patung Mahla'un. Jadi patung yang diukir oleh syaitan ini sebenarnya sangat cantik dan sangat menyerupai rupa sebenar Mahla'un. Sesudah patung Mahla'un itu diukir, dah siap, kemudian syaitan cadangkan kepada anak-anak Mahla'un supaya isytiharkan kepada seluruh saudara mereka dengan perisytiharan, mari pulang ke kampung, ke rumah kami untuk ziarahi patung Mahla'un. Jadi dijadikan sebagai satu statue patung depan rumah. Jadi orang semua datang. Maka dianjurkanlah bukan sekadar datang biasa, tapi dianjurkan satu pesta. Pesta yang sangat besar, seolah-olah Mahla'un telah kembali hidup. Maka dianjurkan pesta untuk mengunjungi, dan bukan sekadar kunjung, tetapi juga pesta itu telah menjadi satu ritual memuja patung Mahla'un. Satu benda yang sangat menarik dekat situ ialah kerana mereka menyangka ataupun mereka menganggap bahawa patung Mahla'un ini adalah revival, kembali semula Mahla'un daripada mati dan boleh dipuja begitu. Maka pesta memuja patung itu diadakan setiap bulan. Kemudian apabila dah jadi ritual, setiap bulan buat pesta, setiap bulan dibuat, maka dia terus menerus. Akhirnya cadangan datanglah, bisnes bila datang banyak pula ritual, akhirnya kata boleh tak kami bawa balik rumah
Jadi ada cadangan. Kalau daripada satu je, baik kita buat banyak-banyak lagi supaya boleh bawa balik rumah. Maka diperbanyakkanlah patung-patung Mahlaun ini dan diedarkan di tempat-tempat yang lain. Yelah, sebab saudara mara kan dah jauh-jauh kan. Datang selalu bulan-bulan sebulan sekali, payahlah. Jadi dia kata, oh kalau boleh buat, baik kita buat banyak kan. Maka bawa balik dan akhirnya dibawa balik ke rumah masing-masing. Dah semakin banyak, akhirnya dia jadi satu komersial, bisnes pula. Dia banyak dan akhirnya dihantar, dijual pula di tempat-tempat yang lain. Akhirnya, patung-patung Mahlaun ini dijual dan menjadi satu komoditi, bisnes untuk masyarakat keluarga Mahlaun di situ dan masyarakat setempat di situ. Maka bermulalah perniagaan-perniagaan penjualan patung yang mana wujudnya industri akhirnya membuat patung dan industri menjual patung. Selain itu itu adalah permulaan kepada sejarah penyembahan berhala yang dilakukan oleh cicit Adam dengan tipu daya yang dilakukan oleh syaitan. Maka tengok aktiviti penyembahan berlaku, industri membuat patung berlaku, industri menjual berhala pun berlaku dan benda ni dia terus menerus sehinggalah ke sekarang. Jadi di mana sahaja terdapatnya berhala, pasti itu adalah terdapatnya tangan-tangan iblis dan juga syaitan. You see? Jadi benda ni adalah satu benda yang kita boleh pelajari. Dan akhirnya apabila kita nampak dan kita lihat bahawa perbuatan syirik ini berlaku, dekat situlah kita nampak perlunya nabi-nabi diturunkan, lepas Nabi Adam, Nabi Idris, Harun, Nuh, dan lain-lain sehinggalah ke akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita kena jelas bahawa menyekutukan Allah dengan menyembah berhala ini adalah satu dosa besar yang sangat besar. Satu dosa yang sangat besar. Okey? Baik, kita berhenti di situ dulu. Nanti kita akan sambung lagi untuk yang kedua. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.